A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar pagi ini? Marilah sama-sama kita duduk sebentar untuk kita saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebagaimana ungkapan sahabat Nabi SAW, Muaz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk bersama kami, kita beriman satu saat, satu detik. Okey, kita duduk sama-sama, ingat memperingati, memperbaharui iman kita, meningkatkan keyakinan kita, menambah ilmu kita berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai mematuhi pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Itu tagline yang kita pegang. Ya, setiap kali saya muncul buat live, saya akan berkongsi satu ayat daripada Al-Quran, supaya kita dapat menambahkan ilmu dan keimanan kita, serta menambahkan lagi komitmen kita dalam menegakkan agama Allah yang suci ini, insya-Allah. Ayat yang saya akan kongsikan pada pagi ini adalah daripada surah Al-Anfal ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ayat yang ke-8, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Okey, maksud dia, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kamu bertemu dengan salah satu daripada dua puak, dan mana-mana puak yang kamu akan bertembung ini, kamu akan menang. Mana dua puak ni? Ini berkaitan dengan kisah peperangan Badar, ya. Mungkin kita semua sedia maklum, Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk menyekat kafilah dagang Abu Sufyan yang balik daripada Syam, di mana tujuannya adalah untuk mengambil harta kepunyaan orang Islam yang dikuasai oleh musyrikin di Mekah. Jadi Rasulullah keluar bersama dengan 313 orang. Okey, jadi apabila rombongan Abu Sufyan ni mengetahui bahawa perjalanannya akan berhadapan dengan ancaman orang Islam, maka dia telah meminta bantuan dari Mekah. Lalu Abu Jahal pun mengumpulkan bala tenteranya untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan mengalihkan perjalanan ikut jalan lain, dan Abu Sufyan terlepas daripada bertembung dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak tahu bahawa Abu Sufyan telah terlepas ni. Kemudian dapat tahu bahawa Abu Jahal dah keluar di Badar itu, menunggu untuk bertembung dengan Rasulullah SAW. Jadi sekarang ni ada dua kumpulan lah yang sedang yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Mungkin akan bertemu dengan Abu Sufyan
dan mungkin juga akan bertembung dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal telah mengumpulkan bala tenteranya dalam lebih kurang 1,000 orang, ya, dengan lengkap dengan bersenjata dan sebagainya. Jadi Allah sebut di sini, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau pasukan mana pun yang akan baginda bertembung. Maksudnya kalau bertembung dengan kafilah Abu Sufyan, itulah yang untungnya dapat harta. Tapi bertembung dengan Abu Jahal ni belum tentulah kan. Yalah, Allah dah janji. Tapi ini yang nak ceritanya, jiwa manusia ni. Walaupun orang kata akidah itu satu hal, tapi nak membumikan keyakinan itu di alam nyata itu satu hal. Okey, jadi maknanya itu Allah sebut watawadduna anna ghaira zati syaukati takunu lakum. Jadi orang Islam ni berharap, tawaddun maknanya bercita-cita, berharap, nak kan, kalau boleh nak ghaira zati syaukati takunu lakum, nak biarlah bertemu dengan ghaira zati syaukah. Ghaira zati syaukati maknanya rombongan Abu Sufyan lah, yang maknanya tidak ada kekuatan ketenteraan. Walaupun mereka dah yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong, tapi bila berhadapan dengan situasi ni, orang kata manusia ni balik pada manusia lah. Dia lebih suka yang senang, yang mudah, yang tak susah. Jadi bayangkan, ya, mereka tak ada kelengkapan peperangan. Bayang orang 300 orang, 313 tu, unta cuma 70, itu pun bergila-gila naik. Dan kuda 2 ekor. Ya, sedangkan Abu Jahal ni mengumpulkan angkatan tentera 1,000 orang. Jadi kalau nak kira dari segi bilangan tu memang tak seimbang lah. Dari segi bilangannya, persiapannya, siapa nak bertembung keadaan macam tu kan. Jadi tu dia kata watawadduna anna ghaira zati syaukati takunu lakum. Tapi Allah nak lain. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi Allah nak mereka bertembung dengan pasukan angkatan tentera Abu Jahal kerana ada tujuan di sebaliknya, iaitu untuk menzahirkan kebenaran dan untuk menewaskan kebatilan secara nyata. Jadi Allah nak tunjuk secara nyata bahawa kemenangan, kekuatan bukan sepenuhnya bergantung kepada persiapan dan persediaan kita. Bukan sepenuhnya bergantung kepada peralatan, bilangan. Tapi sebenarnya kemenangan yang hakiki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah baca sebelum ni surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang kemenangan atau pertolongan Allah serta pembukaan kota Mekah tu. Jadi maknanya kemenangan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini maknanya nak menanamkan keyakinan sebenar-benarnya bahawa yang menolong, yang membantu, yang memberikan pertolongan, kemenangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana hati kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini khusus untuk Badar, tetapi apa yang kita nak ambil pengajaran buat kita, ya, makna kita selalu memang kita ada cita-cita, ada hajat, ada kehendak, tapi kadang-kadang hajat kita, kehendak kita tidak sama dengan apa yang kita dapat. Jadi ini nak memberikan keyakinan kepada kita bahawa kehendak Allah itu lebih baik daripada kehendak kita. Allah ada perancangan untuk kita. Memang tidak salah untuk kita bercita-cita, tidak salah untuk kita meletakkan harapan, tidak salah untuk kita merancang. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa keputusan Allah itulah yang terbaik buat kita. Ya, sebagaimana ahli Badar ini. Ni ahli Badar ni kan orang yang memang akidahnya telah dah mantap
mantap kan, dah tak boleh nak ukur lah dengan akidah kita ni. Itu pun mereka bila berdepan dengan suasana, ada pilihan suasana bertembung dengan puak kafilah ni dengan puak tentera ni, mereka mengharapkan bertembung dengan kafilah. Tapi bayangkan kalau ditakdirkan mereka bertembung dengan Abu Sufyan tu, dapatlah harta, tapi apa impaknya kepada perjuangan Islam? Nah, relax lah, balik dapat harta, senang, tak ada perang, tak ada apa kan. Tapi apa impaknya? Tapi kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala merancang supaya mereka bertembung dengan tentera Abu Jahal, dan akhirnya mereka menang. Dan menjadi titik sejarah yang antara titik sejarah yang paling hebat dalam perjuangan Islam kan. Terbukti bahawa bilangan yang sedikit dapat mengalahkan bilangan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bilangan yang tidak ada persiapan, tidak ada kekuatan persenjataan dapat menewaskan bilangan yang lengkap dengan persediaan persenjataan dan sebagainya. Dan di situ orang-orang yang selama ini orang kata menentang hebat, Allah tunjukkan kehinaan mereka terbunuh, yang ada yang tertawan dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sangat pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada berlakunya peperangan. Itu peperangan yang pada asalnya orang Islam ini tak nak, kalau boleh tak mahu. Tapi jadi itulah maknanya kita balik pada diri kita sekarang. Kita selalu nak kan, hari ni kita sihat, tapi tiba-tiba sakit. Jadi kita kena yakin bahawa sakit itu memang ada hikmahnya untuk kita kan. Sekurang-kurangnya dengan sakit itu menghapuskan sebahagian dosa kita. Kita selalu nak kejayaan yang cemerlang, tapi kadang-kadang kejayaan yang kita capai tak secemerlang yang kita impikan. Mesti ada hikmahnya, sebab mungkin kalau kita dapat apa yang kita nak, kita jadi bongkak, kita jadi lupa daratan seumpamanya. Jadi maknanya di sini kita kena selalu yakinkan diri kita bahawa kehendak kita tidak selalunya baik untuk kita. Kehendak kita tidak selalunya sama dengan apa yang Allah kehendaki untuk diri kita. Dan kita kena sentiasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Dia maha mengetahui segala-galanya, lebih mengetahui daripada kita apa yang terbaik untuk kita hari ini dan yang hari akan datang. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku pada hari ini, bukan kadang-kadang lah kan, selalu apa yang berlaku pada hari ini yang tidak sesuai dengan kehendak kita, dia menjadi sebab untuk kita mendapat sesuatu yang lebih baik esok hari. Percayalah kan, percayalah. Kalau esok hari itu esok yang bukan di dunia, esok yang di akhirat kan. Sebab ada hadis mengatakan apabila seseorang hamba Allah melihat apa yang Allah sediakan untuknya di akhirat, umpamanya lah ni secara orang kata apa, khususnya tentang doa kan. Kita selalu berdoa, hari-hari berdoa, tapi kita tak apa ni, doa kita doa kita tak dipenuhi lah kan, sebagaimana kita minta tu. Jadi hari ni doa ni tak dapat, esok doa tak dapat, lusa doa lain pula, banyak doa-doa yang tak dapat. Tapi bila di akhirat nanti, doa yang tidak ditunaikan di dunia ni, rupa-rupanya Allah simpan untuk Allah bagi di akhirat nanti. Kita kata di akhirat nanti nak buat apa kan, kita nak sekarang, tak boleh fikir macam tu. Sebenarnya Allah simpan untuk bagi di akhirat tu memang jauh lebih baik untuk kita, sehingga kan seseorang itu bila dia dapat doa yang dia tak dapat di dunia ni, Allah tunaikan di akhirat nanti, sehingga dia bercita-cita kalaulah Allah tak pernah kabulkan apa-apa doa dia di dunia ni. Sebab dia melihat betapa baik, betapa bagusnya, betapa hebatnya apa yang Allah sediakan untuk dia di akhirat kelak. Jadi balik doa, jadi jangan berhenti berdoa. Doalah banyak-banyak kan. Sebenarnya tak salah. Nak minta apa pun tak salah. Walaupun kadang-kadang tak masuk akal. Tak masuk akal kan.
salah kalau kita nak doa. Tapi jangan main-mainkan Allah pula. Kan? Jadi maknanya kalau kita impikan sesuatu yang kita rasa tak masuk akal aku nak minta. Tak apa kalau kita nak, kita minta je dengan Allah kan. Tapi kalau Allah nak bagi, Allah bagilah. Kalau tak, Allah simpan di akhirat nanti. Tapi jangan dengan niat, dengan tujuan nak main-mainkan Allah ya. Jangan salah faham pula apa yang Ustazah cakap ni. Jadi maknanya kesimpulan daripada ini, tanamkan dalam diri kita bahawa Allah mempunyai perancangan yang terbaik untuk kita. Kita akan apa yang selalu kita harap. Kalau orang zalim tu, biarlah hari ni juga dia dibalas kan. Tak sabar-sabar nak tengok orang yang zalim tu, biar dia hari ni juga dia tersungkur. Hari ni juga dia dapat balasan di atas kezaliman kita, geramnya kita kan, bencinya kita pada orang zalim tu. Tapi kita tengok Allah tangguh, tak juga dapat balasan, tak juga menerima bencana yang kita harapkan, tak juga kalah-kalah. Tapi Allah hikmah je insya-Allah. Kan Allah nak kita bersabar, sentiasa mengharap pertolongan Allah dan yakin perancangan Allah itulah yang terbaik. Jadi hafal ayat ini. Wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Jadi Allah memang nak memunculkan, menzahirkan kebenaran itu dan menghapuskan kebatilan itu, menewaskan kebatilan itu. Tapi Allah ada cara, ada masa yang Allah tak mengetahui bila yang terbaik, cara yang terbaik. Jadi kita kena yakin, terus berpegang dengan kebenaran, membenci kebatilan, menentang kebatilan dengan apa cara yang kita mampu, dan terus berusaha untuk melakukan apa yang terbaik. Apa yang terbaik, apa yang terbaiklah. Maknanya sentiasa berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita dan sentiasa jauhi apa yang Allah larang. Ya, mudah-mudahan Allah redha hidup kita ini dan Allah bimbing kita untuk terus istiqamah di atas jalan Allah sehingga Allah menjemput kita dalam keadaan Allah redha kepada kita insya-Allah. Ya, sama-sama doakan. Sekian dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri yang bercakap ni khususnya, dan kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama pagi ini Ijlis Bina Nu'min Sa'ah, dan kita sama-sama mempraktikkan suruhan Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ya, terima kasih semua kerana sudi bersama. Doakan kita jumpa lagi jika dipanjangkan usia. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.